Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar bersama-sama Mazmur 50. 亲爱的弟兄姐妹，我们一起学习诗篇第50篇。 Ayat 1 sampai ayat 6 dibacakan dalam bahasa Mandarin lebih dahulu, nanti saya akan baca beberapa ayat. 第1节到第6节用中文读。第1节，亚萨的事，大能者神耶和华已经发言照护天下，从日出之地到日落之处，从全美的西安中，神已经发光了。我们的神要来，绝不闭口。 有烈火在他面前吞灭，有暴风在他四围大刮。他照护上天下地，为要审判他的民，说：召集我的圣民到我这里来，就是那些用祭物与我立约的人。诸天必表明他的公义，因为神是施行审判的。 Ya, ayat 7 dan 8 saya bacakan. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman, hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu, akulah Allah, Allahmu. Bukan karena korban sembelihanmu, aku menghukum engkau. Bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Ayat 15, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. 16 dan 17. Tetapi kepada orang fasik Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu, padahal engkaulah yang membenci teguran dan mengesampingkan firmanku. Saudara, Mazmur ini saya berikan judul panggilan Allah untuk beribadah. 亲爱的弟兄姐妹，我给的题目是敬拜神的护照。 Selama kita mempelajari kitab Mazmur dari yang pertama, 我们学习诗篇从第1篇 maka sampai Mazmur 50 ini 直到第50篇， kita menjumpai yang pertama kali disebutkan Mazmur dari Asaf. 第一次见到亚萨的事。 Ya, Asaf dan keturunannya adalah penyanyi dan musikus yang handal. 亚萨和他的后裔是很棒的音乐家和歌手。 Itu dicatat di masa pemerintahan Daud dan Salomo. 在大卫王和所罗门时代， Bahkan saudara, Asaf itu disebut sebagai seorang nabi dalam komposisi musiknya. 甚至在他的歌曲里面也被称为先知。 Ya. Jadi saudara, di dalam Alkitab puji-pujian itu termasuk bagian dari nubuatan. 在圣经里面，诗歌也是预言的一部分。 Karena itulah saudara, puji-pujian tidak boleh lepas dari firman Tuhan. 赞美时与神的话分不开的。 Karena itu melalui nyanyian pujian Asaf ini, 接着诗歌， dia mau mengajar. 亚萨要告诉我们， Saudara, mengajar sebagai bagian yang tidak terpisah dengan nubuatan. 教导与预言分不开的。 Ingat bahwa dalam Alkitab bernubuat selalu terkandung pengajaran. 记得在圣经里的预言一定包含教训。 Memang secara harafiah atau secara sempit ya, 按照原文的意思， bernubuat itu berarti berkaitan dengan hal-hal mendatang. 预言是跟未来的事情有关。 Tetapi dalam arti luas, 但是广泛的意思呢， dari dalam makna yang dalam, 更深的意思， itu berarti bersifat pengajaran. 有教育性， Ya, untuk menyatakan mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. 是指该做和不该做的事情。 Jadi saudara, Mazmur Asaf ini ingin mengajarkan kepada umatnya apa itu beribadah. 接着，这诗篇亚萨教导我们敬拜的意思， Dan bagaimana seharusnya ibadah itu mempengaruhi kehidupan kita. 敬拜如何影响到我们的生活， Supaya menjadi kesaksian bagi orang-orang lain. 要成为别人的见证。 Nah, saudara, karena itu di dalam Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul ibadah yang sejati. 在圣经公会给的题目是真正的敬拜。 Ya, jadi
itu tepat sekali. 是很正确的， Jadi karena Mazmur ini mau mengajarkan apa itu ibadah. 因为这诗篇要教导我们敬拜的意思。 Saudara, sesuai dengan pembagian yang ada, kita bagi jadi 3 bagian. 有3个部分， Yang pertama, 第一个， ya, saudara di dalam ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6, ya. 第1节到第6节， Nah, bagian pertama ini pemazmur mengawali dengan kombinasi 3 nama Tuhan, 诗人以神的3个别名开始 yaitu El, Elohim, dan Yahweh. ，El Elohim 和耶和华。 Ya. Dalam perjanjian lama hanya disebutkan di ayat ini dan Yosua pasal 22. 在旧约里面，只有在这节经文和约书亚22章， Jadi sudah 3 nama sekaligus disebutkan. 3个别名一起提到 El, Elohim, dan Yahweh.，El Elohim 和耶和华。 El itu artinya yang maha kuasa. El 的意思是全能者 Kemudian Elohim itu artinya banyak dalam kesatuan. ，Elohim 的意思是多位而合一， Atau bisa juga 3 dalam 1. 也可以说3位一体， Jadi seperti Tritunggal. 好 Ya. 像3位一体。 Ya. Kemudian Yahweh itu artinya yang ada sendirinya. 耶和华的意思是自己存在的， Aku adalah aku. 我 Ya. 是我。 Ya. Saudara, kita tahu itu pada waktu Tuhan memperkenalkan kepada Musa. Ya. 当耶稣对摩西显明了自己， Jadi saudara, pemazmur ingin menegaskan beribadah kepada Tuhan itu bukanlah inisiatif atau keinginan manusia. 世人强调向上帝敬拜的不是人的主意， Beribadah kepada Tuhan itu adalah panggilan Tuhan. 敬拜神是神的呼召。 Jadi pemazmur mengajak umat Israel untuk mengoreksi diri. 世人要神百姓省察自己， Selama ini mereka beribadahnya atas apa? Dengan tujuan apa? 一直以来他们敬拜的根据是什么目的呢？ Beribadah karena keinginan sendiri? 是因为他们自己的意愿吗？ Beribadah karena rutinitas, tradisi, keagamaan saja? 还是习惯的宗教仪式？ Atau beribadah karena panggilan Tuhan? 还是神的呼召？ Saudara, Tuhan Yesus mengatakan, 主耶稣说， tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadanya, kepada Yesus. 没有人能到耶稣那里， Kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. 若不是我父蒙父的恩子。 Jadi jelas saudara, beribadah kepada Tuhan itu adalah panggilan Tuhan. 很清楚告诉我们，敬拜神是神的呼召。 Tuhan Yesus juga pernah mengatakan demikian. 主耶稣曾经说， Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. 不是你们拣选了我，而是我拣选了你们。 Jadi ibadah sejati adalah panggilan Allah, bukan keinginan manusia. 真正的敬拜是神的呼召，不是人的意愿。 Ingat saudara, sesudah Adam berdosa, 记得亚当犯了罪， maka Tuhan yang mencari manusia, bukan manusia yang mencari Tuhan. 神寻找人，不是人寻找上帝。 Karena itu panggilan Tuhan itu dinyatakan dengan tegas dalam ayat yang ke-5. 神的呼召在第5节强调的告诉我们， Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi. 召集我的圣民到我这里来， Ya, bawalah kemari orang-orang yang kukasihi. 召集我的圣民到我这里来。 Ada yang menerjemahkannya dengan bawalah kemari orang-orang suciku. 有人翻译成召集我的圣民到我这里来。 Ya. Tapi dalam bahasa Ibrani sebetulnya menunjuk kepada bawalah kemari orang-orang yang setia padaku. 希伯来文是指召集忠诚我的人到我这里来。 Ya. Jadi jelas sekali yaitu orang-orang yang mengikat perjanjian dengan Tuhan. 很清楚的是与神立约的人， Berdasarkan apa? Berdasarkan korban-korban yang Tuhan perintahkan. 按照他们献的祭物。 Saudara yang dikasih oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， itu ibadah sejati adalah panggilan Tuhan yang direspon dan dilaksanakan dengan setia kepada Tuhan.
真正的敬拜是回应神的呼召，并忠心的遵行。 Dan bagi kita 对我 adalah 们， oleh karena pengorbanan Yesus Kristus. 对我们来说，是因为耶稣基督的牺牲， Oleh karena Yesus Kristus telah berkorban untuk kita, 因为耶稣为我们牺牲， kita mau menyambut panggilan Tuhan itu. 我们要迎接神的呼 Kita mau 召， beribadah kepada 我 Tuhan 们要 kita. 敬拜神。 Jadi saudara, Tuhan yang memanggil umatnya untuk beribadah kepadanya 呼召神百姓敬拜神的神， adalah Tuhan yang juga berfirman memanggil seluruh alam semesta. 向宇宙万物说话的神。 Jadi ayat yang pertama sampai ayat yang keberapa, kelima itu saudara, bahwa Tuhan memanggil langit dan bumi, matahari semuanya. 第一节到第五节告诉我们，神呼召宇宙万物， Ya, 太阳， kemudian saudara, Tuhan juga memanggil umatnya. 神也呼召了他的百姓。 Dan kepada umatnya ini Tuhan nanti juga akan mengadili. 对神的百姓，他也会审判。 Ingat saudara, dalam surat Petrus dikatakan Tuhan akan mengadili dari rumah Tuhan dulu. 记得在彼得前书，神说，审判是从神的家开始。 Saudara, karena itulah ketika saudara dan saya beribadah, 当你和我敬拜神的时候， mari kita koreksi diri kita. 我们一起省察自己。 Kita beribadah karena apa? 我们敬拜神是什么目的？ Karena kita tahu Tuhan yang memanggil kita. 因为我们知道是神呼召了我们。 Karena itulah saudara, sebaiknya ketika kita mau beribadah, kita berdoa kepada Tuhan. 当我们要敬拜神的时候，我们向神祷告， Jangan sampai kita beribadah karena oh ya sudah kebiasaan hari Minggu. 不要因为我们敬拜神是因为习惯， Ya, kalau nggak ibadah rasanya nggak enak. 如果没有做礼拜，好像不舒服， Rasanya ada yang ada yang ketinggalan. 好像我们丢了什么东西一样， Rasanya kok ada yang aneh gitu. 好像有怪怪的。 Itu karena perasaan saja. 这只是我们的感觉而已。 Jangan sampai kita beribadah karena apa? Karena ngelihat orang lain. 不要我们敬拜神是因为看到别人， Jadi saudara, harusnya saudara dan saya beribadah karena Tuhan memanggil saya 你 untuk 和我 beribadah. 敬拜神的时候，一定因为是神呼召了我们。 Kalau saudara mendasarkan pada pengertian ini, 如果我们有这个了解， ini sesuai dengan firman Tuhan, 这是按照圣经的话， maka saudara dan saya akan otomatis mengerti dan kita tidak tergantung dari keadaan yang ada. 你和我自然而然就明白，就不会看到警醒。 Saya terus terang aja khawatir ini karena hujan terus. 老实说，我有一点忧虑，因为一直下雨， Ya, apalagi nanti perayaan Natal. 更何况要圣诞节。 Memang tadi kita berdoa supaya cuaca bagus. 我们祷告的时候，神给我们好的天气， Pasti saudara, saya juga pengen begitu. 一定是这样。我也是想要好的天气， Tetapi saya sadar, saya tidak bisa mengatur Tuhan. 但是我知道我不能安排神。 Itu saya kadangkala berdoanya, Tuhan, kalau memang Tuhan izinkan cuaca tidak baik, 有时候我向神祷告的时候，如果神允许不好的天气发生， biarlah Tuhan umat-Mu tetap datang beribadah karena Rani. Tuhan yang memanggil. 让你的信徒仍然做礼拜，因为你呼召了他们。 Saudara, disitulah bukti bahwa datang karena panggilan Tuhan. 这就是证明你们来是因为神的呼召。 Memang saudara, kita tidak boleh berbangga. 我们不可以自夸， Kalau kita datang walaupun hujan-hujan. 虽然下雨，但是我们仍然来。 Nih saya orang hebat ini. Bukan. 我是很厉害的人， Ya, bukan begitu. 不是因为这样。 Kita harusnya sadar, saya tetap datang karena Tuhan yang memanggil saya. 我们应该要了解，我们仍然来是因为神呼召了我们， Sehingga kita tidak perlu menghakimi orang lain. 我们不需要审判别人， Seolah-olah yang tidak datang itu, oh bukan orang yang tidak memenuhi panggilan 好 ibadah. 像没有来敬拜神的是神没有呼召他们， Kita tidak tahu apa yang terjadi pada saudara kita. 我们不知道他们发生了什么事 Mungkin 情， mereka mau datang, 可能他们要来， tapi di tengah jalan banjir. 但是在半路上淹水，
yang tidak enak itu mungkin karena terhalang karena ada pohon roboh. 因为有树倒下来，所以 Jadi 不能来。 Jadi saudara kita harus punya pikiran itu betul-betul pikiran yang luas begitu. 我们的思想要广泛， Bukan pikiran yang mikirin diri sendiri saja. 不 Ya. 是自私的思想。 Kalau dalam bahasa psikologis itu namanya narsis. Narsis, bahasa psikologis. Bahasa psikolog, ya pikir diri sendiri. 如果按照心理学，就是只是想到自己， Kita tidak boleh menjadi orang narsis. 我们不可以想到自己的人。 Tapi kalau kita bisa beribadah kepada Tuhan, 但是如果我们可以敬拜神， itu pun bukan karena kita. 那不是因为我们， Karena Tuhan yang sudah lebih dulu memanggil kita. 因为神呼召了我们， Jadi semua dasarnya bersumber pada Tuhan. 基础都是神的， Ya, bersumber pada Tuhan bukan bersumber pada saya. 神是泉源，不是我们。 Yang kedua, 第二个部分， pemazmur memasuki ajaran yang sangat-sangat penting di sini. 诗人进入很重要的教导， Mengenai peribadatan itu seperti apa. 有关敬拜是什么。 Kayak itu tadi saya bacakan di dalam ayat yang ke-7. 在第7节， Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman, hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu, akulah Allah, Allahmu. 我的民，你们当听我的话。以色列啊，我要劝诫你，我是神，是你的神。 Saudara, Shema di dalam kitab Ulangan 先嘛，在生命记， itu disebutkan kembali di dalam Mazmur 50 ini. 在诗篇第50篇重复。 Ya. Jadi saudara, Mazmur ini Mazmur yang luar biasa sekali. 这诗篇是很好的诗篇。 Shema Israel dikumandangkan dalam ibadah. 先嘛，以色列在敬拜中宣告。 Saudara, pada waktu saya khotbah saya katakan orang Yahudi kalau beribadah saudara itu ibadah bagian pertama itu selalu diawali dengan Shema. 当我讲到的时候，我曾经讲了，犹太人他敬拜神的时候，先嘛在第一个部分宣告。 Itu didasarkan ke buku-buku yang diajarkan oleh rabi-rabi Yahudi. 它的根据就是要犹太人的蜡笔， Ya. Itu didasarkan pada Alkitab saudara. 是圣经里的根据， Ya. Seperti Ulangan dan kemudian Mazmur ini. 好像生命记和诗篇。 Jadi Mazmur Asaf ini mengajarkan ibadah kepada Tuhan dasarnya Shema. 亚萨诗篇教导我们敬拜神的基础是先嘛。 Bahkan Tuhan sendiri mengatakan, aku hendak bersaksi kepadamu, akulah Allahmu. 神自己讲，我要亲自做见证，我是你的神。 Jadi sudah dalam ibadah itu Shema dikumandangkan. 在敬拜中，先嘛宣告出来， Bahwa yang sedang berfirman adalah Allah Israel. 正在讲话的是以色列上帝耶和华。 Ya, Allah Israel sendiri yang bersaksi dan mewahyukan dirinya kepada umat Israel. 他亲自做见证，并对他的百姓显明了自己。 Ingat seminar saya mengenai pengakuan iman. 记得我的讲座有关信心的告白， Ada orang Kristen ya, golongan orang Kristen sok rohani. 有一部分的基督徒，他们好像很属灵的样子， Tidak perlu itu pengakuan iman. 不需要信心的承认。 Pengakuan iman itu buatan manusia. 信心的承认是人做的， Kita yang penting adalah Alkitab yang utama. 最重要是圣经。 Saya katakan sudah, di dalam Alkitab sudah pengakuan iman yang mula-mula itu Tuhan. 我说，在圣经里面，第一次信心的承认就是从上帝开始， Yaitu Shema. 就是先嘛， Akulah Tuhan Allahmu. 我是你的神。 Itu Shema dari Tuhan kepada Israel. 这是先嘛，神赐给以色列民。 Jadi kalau orang Kristen, aku nggak perlu pengakuan iman, yang penting Alkitab. Alkitab sendiri banyak pengakuan iman. 如果基督徒说我不需要信心的承认，即使在圣经里面都是信心的承认。 Jadi orang Kristen itu cuma sok rohani tok. 那些基督徒只是看起来很属灵， Dia tidak mengerti Alkitab 他 dengan 不 baik. 明白圣经， Tapi sok-sokan seperti lebih rohani daripada orang yang
mengikrarkan pengakuan 但是 iman. 很骄傲，自以为很虔诚。 Padahal sudah pengakuan iman banyak sekali di dalam catatan Alkitab. 即使在圣经里面，很多记载信心的承认。 Karena pengakuan iman itu adalah ringkasan dari seluruh pengertian kita tentang kerohanian kita dan tentang Tuhan. 信心的告白就是我们对上帝的总结。 Jadi saudara, lewat Mazmur ini seolah-olah Tuhan mau memberitahukan alasannya. 接着这四篇，神要说出他的理由， Mengapa bangsa Israel dihukum oleh Tuhan? 为什么以色列民被惩罚？ Jadi Mazmur Asaf ini mau mengajar umat Israel yang waktu itu sedang dihukum oleh Tuhan. 亚萨的是教导当时以色列民被惩罚， Mungkin mereka sedang dihukum ke Babel. 可能他们被俘虏到巴比伦。 Mereka dihukum bukan karena istilahnya apa? Bukan karena mereka seolah-olah setia beribadah. 他们被惩罚不是因为他们看起来很虔诚， Tetapi karena peribadahan mereka adalah mengabaikan Tuhan. 是因为他们在敬拜中忽略了神。 Saudara, Mazmur ini mengajarkan, engkau memberikan korban persembahan. 这四篇教导我们：你献祭物， Sampai katakan, memangnya aku perlu lembu sapi. 我需要你的供牛吗？ Memang korban bakaranmu ada. 你的反祭在我面前， Tapi bukan itu maksudnya. 但是不是这个意思。 Mereka mempersembahkan korban bakaran, mereka beribadah karena tradisi agama. 他们献反祭是因为宗教的传统仪式， Mereka menjalani ibadah karena hanya agamanya saja. 他们敬拜是因为他们的宗教， Tapi Tuhan disingkirkan. 但是忽略了神， Seolah-olah Tuhan dibuang dalam ibadah mereka. 在敬拜中丢弃了神。 Saudara, karena itulah saudara dikatakan ayat 14, korban syukur dan membayar nasar. Ya. 在第十世界，感谢违祭和还你的愿， Jadi bukan tradisi ibadah dengan korban-korbannya. 不是宗教的仪式和献祭物的传统。 Karena itu Tuhan tidak membutuhkan semua korban-korban itu sebetulnya. 因为神不需要这些祭物品， Yang Tuhan butuhkan, tanda petik yang Tuhan butuhkan adalah kesungguhan hati kita kepada Tuhan. 神要的是我们对神是真心的。 Mari kita memeriksa diri sendiri, saudara. 我们一起省察自己， Apakah seluruh ibadah kita tertuju kepada Tuhan? 我们的敬拜是否专心于神？ Tuhan yang hadir, 神的临在， Tuhan yang juga melihat sepenuhnya diri kita. 神专注看我们的心灵。 Pada waktu kita beribadah, 当我们敬拜神的时 hati 候， kita di mana? 我们的心在哪里呢？ Pikiran kita di mana? 我们的思想在哪里呢？ Hati pikiran kita tertuju kepada Tuhan atau kepada diri sendiri? 我们的心思意念专注于神，还是专注我们自己？ Hati pikiran kita tertuju kepada Tuhan atau hanya saya jalanin ini semua untuk saya? 我们的心思意念是专注于神，还是只是因为传统仪式而已？ Begitu juga dengan persembahan kita. 我们的奉献也是如此。 Persembahan kita adalah wujud syukur kepada Tuhan 我们的奉献是因为我们的感恩， sebagai kesungguhan untuk seperti membayar nasar kepada Tuhan, 我们真心的偿还所许的愿， atau hanya karena kita mau lakukan untuk kepentingan diri sendiri saja. 还是我们行奉献只是为了我们自己？ Jadi saudara, inilah pengajaran yang dimaksudkan dalam ibadah sejati. 这是敬拜神的重要教导。 Jadi yang pertama, 第一个， ibadah sejati itu adalah panggilan Tuhan. 敬拜神是神的护照， Dan kita meresponnya dengan sungguh-sungguh setia. 我们衷心的回应神的护照。 Dan kedua, ibadah sejati itulah betul-betul selalu terarah kepada Tuhan. 第
第二个就是我们的敬拜要专注于神， bukan tata cara ibadah itu, 不是的宗教仪式， bukan korban-korban itu, 不是祭物品， apalagi hanya memperhatikan diri kita. 更何况只是关心我们自己， Semua harus tertuju untuk Tuhan. 全部要专注于神。 Inilah poin yang kedua. 这是第二个部分。 Ketiga, 第三个部分， Mazmur ini diakhiri dengan peringatan kepada orang fasik. 这是篇Orang 警告 fasik. 警告恶人。 Ayat 16. Tetapi kepada orang fasik Allah berfirman. 第16节，但神对恶人说 Saudara, pada waktu saya merenungkan bagian ini, saya terus memikirkan apa sih tujuannya. 但我是想这个部分，我一直想是什么目的 Orang 呢？ fasik ini siapa? 恶人恶人是谁呢？ Ditujukan kepada suku-suku bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan. 是指不信主的民族吗？ Maksudnya orang-orang non-Israel. 不是以色列民， Atau kepada sebagian umat Israel sendiri. 还是部分的以色列民？ Kalau melihat dari ayat-ayat yang ada, ayat 16 sampai 22. 如果我们看到第16节到第22节， Ternyata orang fasik ini adalah untuk sebagian orang Israel. 这个恶人呢是指部分的以色列民。 Ciri-cirinya apa? 它的特征是什么呢？ Seolah mau belajar firman Tuhan. 好像要学习神的话， Menyelidiki ketetapan Tuhan. 转说神的律例， Menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu. 口中说我的律约， Padahal cuma lip service. 其实只是口头上说说而已， Omong doang. 口头上说说 Ya. 而已。 Omdo.嘴巴 Bahasa anak-anak sekarang. Omdo, 现代 omong 的 doang. 孩子是嘴巴说说而已。 Kemudian ayat 17 terbukti karena mereka membenci teguran dan mengabaikan firman Tuhan. 第17节证明了他们恨恶管教，并忽略了神的话。 Menyebut-nyebut firman Tuhan, 他们抵到神的话， menyebut ketetapan Tuhan, 抵到神的律例， tapi membenci teguran firman Tuhan. 但是恨恶神的管教， Kemudian tidak mau hidup saleh. 不要过虔诚的生活。 Ayat 18. 第18节， Sebaliknya mereka berkawan dengan pencuri, 反而以盗贼做朋友， bergaul dengan pejinah. 与行奸淫的人打交道。 Ayat 19 dan 20. 第17节和20节， Lidah bibir mulutnya penuh kejahatan, 满嘴都是恶言、 tipu daya, 诡诈、 fitnah 毁谤、 terhadap orang yang lain, 毁谤别人、 terhadap sesamanya. 毁谤别人， Dan hidup tidak takut akan Tuhan. 不敬畏神， Sehingga sama sekali melupakan Tuhan. 甚至忘记了神。 Jadi saudara, Tuhan tahu semua kelakuan-kelakuan kefasikan sebagian umat Tuhan. 神知道神百姓做的恶事， Dan Tuhan pasti akan menghukum 神必 mereka. 定征发他们。 Jadi saudara, dari sini pun kita harus sadar juga. 从这里我们醒悟到， Petrus mengatakan bahwa penghakiman akan dimulai dari rumah Tuhan. 彼得说，审判是从神的家开始。 Saudara, dunia otomatis sudah, yang tidak percaya Tuhan otomatis itu sudah tidak diselamatkan. 在世界不信主的人一定没有得救， Firman Tuhan katakan yang tidak percaya akan binasa. 没有得救的一定毁灭。 Kalau gitu penghakiman itu untuk siapa? 那审判是用来谁呢？ Dimulai dari rumah Tuhan. 从神的家开始， Seperti Israel dimulai dari umat Israel. 好像以色列人是从以色列民开始， Mengaku diri umat Tuhan, 承认自己是信徒， tapi kelakuannya seperti orang fasik. 但是他的行为好像恶人一样， Suka memfitnah, 喜欢诽谤别人， suka melakukan kejahatan. 喜欢做恶事， Mulutnya suka fitnah, 满嘴都是诽谤， suka membicarakan orang lain dengan tidak benar. 喜欢讲别人的坏话， Bergaul dengan pencuri dan pejina. 与盗贼做朋友，与
行淫乱的人打交道， tidak mau ditegur oleh firman Tuhan, 不要被神的话责备， dan hidupnya tidak takut akan Tuhan. 他们过不敬畏神的生活， Itu bagian dari kefasikan. 这是恶事的一部分。 Saudara, tidak mustahil mengaku diri orang Kristen tapi melakukan kefasikan. Ada, banyak. 也有可能自己承认自己是基督徒，但是还是做恶事。 Bahkan hamba Tuhan pun bisa melakukan kefasikan. 甚至神的仆人也会做恶事。 Saudara, karena itulah ini menjadi peringatan bagi kita semua. 这个警告了我们， Karena nantinya Tuhan akan mengadili semuanya. 以后神会审判一切。 Sebetulnya yang Tuhan ingin, Mazmur ini inginkan apa? 其实这诗篇要我们做什么呢？ Kalau engkau betul memenuhi panggilan Tuhan, 如果你回应了神的呼召， kalau engkau betul-betul mengutamakan Tuhan, 你把神以中心， seharusnya hidupmu berubah. 你的生活一定改变。 Jadi kita harus koreksi diri kita semua. 我们要省察自己， Diri kita berubah enggak? 我们是否有改变呢？ Betul-betul diubah oleh Tuhan enggak? 是真的被神改变呢？ Paulus pernah ngomong, 保罗曾经 Ya. 说， mereka seolah-olah beribadah, 他们好像敬拜神， tapi tidak menghasilkan apa-apa. 但是没有结果子， Karena ibadahnya itu tidak merubah diri mereka. 因为他们的敬拜没有改变了他们的生活。 Seharusnya saudara dan saya beribadah kepada Tuhan. 应该你和我敬拜神的时候， Harusnya itu mengubah diri kita. 真正改变了我们。 Ingat, kita tidak bisa mengubah Tuhan. 我们不能改变神， Tuhan itu sempurna, saudara. 神是完全的， Mana mungkin kita mengubah 不 Tuhan? 可能我们要改变神， Itu kurang ajar sekali. 这是很没有礼貌。 Ya, karena itu kalau kita berdoa minta Tuhan menuruti keinginan kita, itu kurang ajar 如 sekali. 果我们祷告要神满足我们的需要，这是很不礼貌。 Seharusnya doa itu mengubah kita. 应该祷告要改变我们， Ya, begitu pula ibadah. 敬拜也是如此。 Ibadah itu bukan mengubah Tuhan, 敬拜不是改变神， tapi ibadah itu mengubah kita. 但是敬拜是改变了我 Mengubah 们， kita menjadi umat Tuhan. 改变了我们成为上帝的百姓。 Inilah yang artinya menjadi kesaksian bagi dunia ini. 这是成为世界的见证。 Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. 神祝福他的话， Mari kita 我 berdoa. 们一起祷告。 Berkati firman-Mu ya Bapa yang telah kami renungkan pada malam hari ini lewat Mazmur 50. Berkatilah juga biarlah pemahaman kami mengenai ibadah. Betul-betul kami menjalani ibadah karena panggilan Tuhan. Karena kami terus berkonsentrasi tertuju hanya kepada Tuhan. Dan yang akhirnya mengubah diri kami diperbaharui setiap kali kami beribadah kepada Tuhan. Sehingga kelakuan kami jangan seperti orang fasik. Terima kasih ya Bapa, berkatilah firman-Mu ini, berkatilah perjalanan kami pulang ke rumah dengan selamat, berkati malam hari ini dengan tidur yang nyenyak, berkati besok ya Bapa kami menjalani kembali panggilan Tuhan dalam hidup kami. Tuntunlah, berikanlah hikmat bijaksana bagi kami menjalani kehidupan yang masih Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih ya Bapa, dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, 25 Desember dan 1 Januari itu semuanya hari Rabu. Kebaktian doa malam digabung dengan kebaktian Natal dan kebaktian tahun baru. Itulah pengumuman yang saya bisa berikan. Terima kasih, selamat malam, Tuhan memberkati.